Terima kasih. Tuhan kita yang baik, amen. Kita yakin Tuhan dengan kita, amen. Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Tuhan kita Tuhan yang baik, haleluya. Semalam kita buat Zoom kan. Kita mengajar bagaimana terobosan akan terjadi dalam keluarga. Amen. And saya akan buat satu recap ya, sikit apa yang saya cakap yang permulaan tu. Kita lihat bagaimana Abraham atau Ibrahim, ya, dia seorang yang cari wajah Tuhan dan Tuhan sertai dia. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 18 bagaimana Tuhan melawat dia, kan? Dan Tuhan mengatakan sesuatu. Allah Bapa di syurga mengatakan, adakah Tuhan akan menyembunyikan daripada Abraham apa yang akan dilakukan? Kerana Abraham dan anaknya dan seluruh keluarga, seluruh orang yang dalam rumahnya telah mencari wajah Tuhan. Mereka cari keadilan dan buat semua yang tulus, yang betul di depan Tuhan. Dan Tuhan, hati Tuhan kan sangat disentuh kerana lihat bagaimana mereka cari wajah Tuhan, seluruh keluarga, ya. Satu daripada orang itu ialah Hagar. Saya rasa dalam hati saya ada wanita-wanita, ya, ada bukan wanita sahaja, saya rasa pria juga, suami isteri, dan ada seseorang dalam keluarga juga akan melalui masa seperti Hagar. Hagar itu Alkitab mengatakan dalam Kejadian 16, can show the slide, ya. Kejadian 16 bagaimana Hagar sebelum ayat-ayat ini, ya, Hagar menindas oleh Sarai kerana perangai dia tidak baik. Sarai tidak suka kerana dia ada mengandung dengan Ismail masa itu, ya. So Sarai tidak menindas dia atau mendera dia, okey. Satu penderaan yang telah berlaku. So kita lihat bagaimana Hagar ini, dia di tempat gurun, ya. Hati dia sedih dan dia di tempat gurun ini. Alkitab mengatakan lalu malaikat Tuhan jumpa Hagar masa itu. Jumpanya dekat satu mata air di padang gurun. Di gurun, di semasa dia lari daripada Sarai. Mengapa dia lari? Kerana dia satu penderaan telah berlaku, satu penindasan telah berlaku, ya. Kerana Sarai itu marah dengan dia, kan, perangai dia yang tidak baik. Masa dia larikan, Alkitab mengatakan malaikat Tuhan datang dan dekat satu mata air di padang gurun. Dan malaikat itu mengatakan kepada Hagar, Hagar, hamba Sarah. Tahu tak? Tuhan tahu posisi kita ada. Walaupun kamu Perdana Menteri ke, kamu seorang hamba ke, atau kamu seorang peguru ke, Tuhan tahu semuanya mengenai kita semua. Amen. So malaikat Tuhan manggilnya, Hagar, hamba Sarai. Dari mana datangmu dan ke mana pergimu? From where did you come and where are you going? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai. Mengapa dia lari? Kerana dia ditindas atau dapat satu penderaan, kan? Abuse. Saya rasa dalam keluarga juga, ya, ada orang yang sembunyikan satu penderaan yang terlaku. Kadang-kadang ada penderaan emosi, ya, bukan fizikal saja. Emotional abuse telah berlaku. Dan ada wanita, suami juga, ada wanita-wanita yang garang juga, kan? Garang, kan? Ada suami yang juga suffer, yang mengalami satu kesusahan. Ada suami yang garang, yang wanita yang susah juga. Tetapi kita lihat sesuatu daripada ayat-ayat di sini. Tuhan lihat semuanya. Tuhan tidak akan melepaskan tangan kamu.
Semasa kamu nangis, titisan mata yang keluar daripada mata kamu dan kamu seru, kamu nangis, Tuhan lihat semuanya. Alkitab mengatakan, malaikat cakap kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, kembalilah kepada Sarai. Kembali dan biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Never mind you suffer, tapi Tuhan, God will give you a way of escape. Tak apa kamu ditindas, tapi tangan Tuhan menyertai kamu. Itu kan yang luar biasa. Go back to her. Never mind you suffer under her, tapi Tuhan tahu semuanya. Kan masa saya baca Alkitab ini, saya rasa, biarlah engkau ditindas tau. Allow her to be harsh to you. Di bawah kekuasaannya. Maknanya bukan Tuhan agree dengan Sarai yang buat jahat. Dalam ayat-ayat kita lihat bahawa Sarai itu marah, so dia buat yang jahat, dia menindas atau mendera. Tuhan tidak agree dengan itu, tidak bersetuju dengan itu. Tetapi Tuhan mau berkati Hagar. Hagar hanya akan diberkati di bawah keluarga Abraham. Amen. Dengan persendirian susah untuk dia. So Tuhan mengatakan kembali. Malaikat Tuhan mengatakan kepada Hagar, kembali. Saya rasa juga dalam keluarga ya, ada penderahan, penindasan berlaku antara suami isteri. Kita boleh lari daripada tempat itu. Kadang-kadang boleh mak mertua ke juga, atau keluarga, your in-laws ke. Boleh jadi kan kesusahan yang akan berjadi. Senang untuk lari kan? Escape is very easy. Tapi we need to face the problem. Kita mesti tahu bahawa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberi satu kebijaksanaan. Amen. Tuhan boleh mengajar kita bagaimana kita buat yang baik. Semasa saya kahwin, open my heart a little bit, boleh ya? Semasa saya kahwin dengan Pastor Paul. Keluarganya bukan semuanya orang Kristian ya. Ibu bapa belum jadi orang Kristian. Kan saya bangsa yang lain kan. Orang Malaysia juga tapi bangsa lain. Dia orang Cina kan. Dia emak, especially dia emak kan. Emak itu seperti queen lah. Tahu? Pemasudi dalam rumah. No pemasudi queen lah. Apa itu? Pemasudi juga ya. Queen control seperti itu. Dia punya suami pun di bawah kontrol dia, kekuasaan dia. Kerana dia ada 10 anak tau. Suami saya anak yang nombor 10 itu. Youngest son in the family kan. So dia sangat sayang kepada yang youngest boy. Now the youngest boy is a man kan. Dia buat dia punya own decision. First decision dia sangat marah kerana dia menerima Yesus. Dia tidak mau Pastor Paul menerima Yesus, tapi dia menerima Yesus. Nombor 2, dia marah kerana meninggalkan kerjanya yang baik sebagai lecturer dan pergi buat apa? Serve God full time. Wah, marah betul kan? Nombor 3 marah. Ada isteri bangsa lain lagi. Dia cakap, mengapa ambil isteri seorang wanita keling? Dia cakap. So semasa saya masuk ke keluarga itu, saya tahu kalau saya bukan careful kan, hati-hati saya memang kena didera ke, kena slap ke, tahu kan? So saya berdoa-doa juga, saya careful juga. Saya selalunya bila dia kembali ke rumah ibu bapa dia kan, saya tidak stay in the hall cakap-cakap, tidak. Saya pergi terus ke dapur, tolong saya kakak mertua semua yang buat kerja semua, saya tolong. So anak-anak mereka kecil ingat saya ini siapa? Saya ini seorang maid dia. Mereka ingat saya maid datang ke rumah tahu.
Mereka tidak tahu siapa saya. Ada all the children, kan nephews and nieces banyak ada. Mereka tidak tahu siapa ini orang India di. Because mereka semua tidak datang ke perkahwinan kita. Kerana ibu Pastor Paul tidak membenarkan seluruh keluarga datang. Hanya suami dia dan the first eldest brothers family datang. So others donors tidak pernah lihat saya. So sudah kahwin saya datang kan. Saya pergi terus dapur tolong selalu. Saya tidak mau dengar cakap mak mertua saya. So saya avoid quarrel. I avoid unnecessary problem. Saya tidak dalam apa-apa masalah dengan sesiapa pun. Tidak masuk campur tangan cakap mengenai ini, cakap diam-diam saja. Selalunya semasa kita tahu perangai orang apa-apa, kita selalu mesti diam. Always learn to be quiet. Oleh kerana itu kan, walaupun mereka mula-mula tidak menerima saya kan. Sekarang ini sudah 33 tahun sudah. Tapi mereka baik dengan saya. Saya memberi tips ini kerana saya mau keluarga kamu jadi baik. Jangan cakap-cakap banyak. Kalau cakap-cakap banyak memang ada problem. Learn to be quiet with your in-laws ke siapa. Jangan cakap banyak, diam dan buat kerja. Mereka pun hormati kamu. Amen. So Hagar ini walaupun dia menerima satu penderaan, malaikat Tuhan melihat dia dan mengatakan kepada dia bahawa dia Tuhan, aku akan membuat, okay? Ini ayat yang the last was, lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. God's going to bless kan, banyak, sehingga tidak dapat dihitung kerana banyaknya. The blessing, berkat keturunan yang jadi banyak, amen. Bukan hanya Ishak diberkat, bukan hanya Ishak punya keturunan diberkat, Ishmael punya keturunan akan juga diberkat. Okay, mari kita lihat yang next chapter. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya apa? Ishmael. Saya semalam mengatakan ya, adakah Ishmael orang Muslim? Bukan. Siapa bagi nama Ishmael? Yahweh. Yahweh itu siapa? Tuhan Abraham. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Allah Bapa di surga yang telah membawa nama anak Hagar, Ishmael. Mengapa? Sebab Tuhan telah dengar tentang penindasan atasmu. The name Ishmael was given. Kerana apa? Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. God has heard your troubles, your affliction. Tahu tak? Apa-apa penindasan atau penderaan yang kita melalui dalam kehidupan kita, bukan Tuhan tidak lihat. Bapa kita lihat semuanya. Dia dengar suara semua. Dia lihat dan mendengar. Itu nama diberi ya. Sebab, because. Itu kan luar biasa. The next verse mengatakan, seseorang laki-laki yang takut, can you all help me to read the verse number 12? Can someone use another mic and help me to read so that I don't have to read? Ayat yang 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti, can someone help me to read? Yeah, thank you. 12, the next one, verse 12. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? You are the God who sees.
Amen. Tuhan telah melihat dia. Amen. Someone help me to read, okay? Whenever I need the reading help, okay? Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia telah melihat aku. God is a God who sees. Tuhan lihat kita, apa-apa yang kita melalui. Tuhan lihat Hagar. Siapakah Hagar menyembah? Adakah Hagar Muslim? Bukan. Dia seorang menyembah Yahweh. Dia pun bukan Kristian tau. Kristian datang bila? Perjanjian baru, betul? Ini perjanjian lama. Hagar, Ishmael, Isaac, Jacob, semua bukan Kristian. Mereka belum menemui Yesus, betul? Mereka ini semua Yahweh, menyembah Yahweh, the God of Yahweh, amen? Jangan jadi confusing. Yesus juga dari from Old Testament to New Testament sama. Kita mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada permulaannya adalah firman. Dan firman itu menciptai seluruh dunia, amen. Was with God and is God. Alkitab juga mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 14 bahawa firman itu menjadi manusia. So dari permulaannya ada Yesus juga, amen. Tapi ia adalah firman, betul? Come back to my slide. Sorry. Thank you. Rancangan tergendala sikit ya. So kita melihat bahawa apa-apa penderaan dalam keluarga yang kamu melalui, Tuhan akan mendengar dan akan membawa satu terobosan. Walaupun mak mertua ke pak in-laws ke whoever kan, kamu akan melalui satu penderitaan. Okay, I want to tell you one story juga ya. Ada satu wanita yang saya tahu, dia pergi ke luar negeri, dia kahwin dengan very handsome man, she so very beautiful. So kan mereka kahwin Kristian juga. So they went overseas. Semasa pergi overseas kan, itu keluarga itu mereka lain punya perangai. Dia first time encounter a family, very strange family tau. So dia tidak bersetuju banyak hal yang telah berlaku, tapi dia berdoa. Satu hari suaminya cakap dengan dia, I had it enough with you. I don't want to have anything to do with you. Tahu tak, dia sudah pindah ke luar negeri, ke satu negara yang jauh. Dia sudah dapat satu kerja yang baru, dia sudah dapat permanent resident. Keluarganya semua di Malaysia tahu. Dia luar negeri jauh dengan lain keluarga. Mereka semua Kristian tetapi perangai mereka berbeza. Dia berdoa, dia tidak bergaduh, dia berdoa banyak, tapi dia tidak bersetuju dengan apa yang mereka buat. Selepas itu laki cakap begitu kepada suaminya, cakap begitu kepada dia, dia mendera dia satu penderaan emosi. Not physical, emotional abuse. Dia melalui itu banyak. Dia tidak boleh buka mulut cakap dengan sesiapa pun. Pergi ke gereja, ambil tangan worship, tapi kembali rumah abuse. Selalu ini continuous, seterusan. Satu hari saya rasa dalam hati saya untuk WhatsApp dia. Saya WhatsApp dia dan cakap dengan dia. Dia tiba-tiba nangis kerana dia tidak ada orang untuk mencakap apapun. Dia tidak ada siapa yang akan percaya dia akan melalui hal-hal sebegitu. Kerana itu orang suami dia adalah orang atasan kan, orang yang kerja yang sangat chief CEO macam tu. Dia orang yang baik semua, very influential, pengaruh. So siapa akan percaya dia? Dia susah begitu. Tak ada orang yang percaya. So kan dia cakap dengan saya, dia nangis. Saya berdoa dengan dia, saya cakap dengan dia.
tak apa kamu melalui hal-hal begini. Saya cakap dengan dia seperti malaikat cakap dengan Hagar kan, jangan memberontak ya, biar dibawa kekuasaan orang yang menindas kamu, tapi berdoalah supaya Tuhan akan memberi jalan buka untuk kamu. Tuhan akan memberi hikmat bagaimana kamu keluar daripada penindasan itu. Jangan tiba-tiba, jangan buat apa-apa keputusan. Don't suddenly make any decision. Wait, God is with you. Saya cakap dengan dia. After sometimes saya panggil dia sekali lagi, dia bukan sangat broken hearted, dia lebih tenang daripada yang dulu. Selepas itu saya rasa dalam hati saya, ada orang seperti itu ya pastor. Gereja mereka angkat tangan worship, put mask nicely, make up, tak boleh nampak apapun, tapi kembali rumah mereka nangis kan. Ada orang begitu. Kalau kamu tahulah orang begitu, saya mau anda sekalian tahu bahawa Tuhan tidak akan menepikan kamu. Tuhan menyertai kamu. The next slide please. Juga kita lihat satu lagi orang kan yang saya cakap mengenai anda sekalian, itu juga hamba Eliezer itu, hamba yang tua sekali, Kejadian 24. Kita lihat macam mana dia dihantar untuk membuat satu kerja yang sangat penting untuk Abraham. Apakah kerja itu? The next slide please. Kerja itu ialah untuk membawa satu isteri untuk anak Abraham Ishak. Bagaimanakah dia akan membuat begitu ya? So dia pergi, dia kata, yang the last was, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada saudara-saudara untuk mengambil seorang isteri bagi Ashak anakku. So dia cakap dengan hamba itu, orang tua itu yang ada semua dalam tangan dia dan tahu menyembah dan berdoa di depan Tuhan. Dia cakap dengan dia, kamu harus pergi jauh tau, bukan macam sekarang pergi mana-mana pun senang. Sekarang ini bumi sangat kecil kan, kita semana-mana 1 jam sudah pergi ke KL sudah. Dulu bukan aeroplane kah, tak ada pesawat, tak ada kereta, tak ada apapun, jalan dengan unta sebelahan-belahan. Kalau pergi negara jauh berapa hari nak pergi, betul tak? The next slide please. So kan itu hamba itu pergi ke tempat itu, dia berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuan pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Please God, show mercy, show mercy. Apakah ya mengatakan sekali lagi, the next one. Semasa dia berdiri di mata air, dia cakap dengan Tuhan, Tuhan, kalau dia berdiri di tempat itu ada wanita yang datang, memanglah Tuhan itu wanita akan cakap kepada dia, minumlah air, bukan untuk dia sendiri tapi untuk semua unta-unta. Bukan satu unta ya, satu unta boleh minum banyak-banyak. Itu wanita mesti kuat, mesti bagi banyak air untuk unta. Unta boleh minum banyak, betul tak? Siapa di sini ada pernah nampak unta? Unta bukan itu anjing tau, atau kucing minum sikit. Itu banyak minum. Tapi ini perempuan mesti bagi untuk semua unta juga. Dia mesti sangat kuat juga kan, willing kan, hatinya mesti besar kan. Adakah Tuhan akan dengar suara yang suara doa, seru doa hamba itu? Ya Tuhan dengar suaranya, dan Tuhan memberi buat seperti yang dicakapkan. I want you to know, walaupun susah, walaupun lihatnya mustahil, dari jauh pergi tempat jauh untuk membawa seorang perempuan, itu perempuan mesti mengatakan yes, saya mau datang. Mana perempuan nak pergi dengan seorang orang tua yang dia tidak tahu, tidak ada protection kan, pergi dengan dia padang gurun lagi, betul? Desert, panas lagi, kita tak ada aircon, pergi dengan dia
ke tempat kita tahu mana. Siapa tahu itu betul ke tak? Betul tak? Hah? The girl must be willing, betul? Mana ada perempuan di sini willing buat begitu? Rebecca itu luar biasa. Tapi Tuhan yang mustahil, yang kita lihat yang mustahil, Tuhan akan membuatnya. Saudara-saudari, kalau kamu single ya, atau kamu berdoa untuk anak-anak kamu yang single, ibu bapa, saya mau mengatakan bahawa bagi Tuhan tiada apapun yang mustahil. Tuhan boleh membuat hal-hal yang luar biasa untuk anak-anak kamu. Kalau kamu single, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. All God needs is one boy or one girl for you, betul tak? Kamu laki, kamu hanya memerlukan satu isteri, betul? Dunia ini besar, isteri boleh ambil dari mana-mana. Tuhan boleh buat begitu. Tuhan, amen, boleh buat kah? Kita percaya boleh kah tak? Boleh. Mengapa kita sedih? Mengapa kita tak ada harapan lagi? Mengapa ibu bapa lihat seperti, oh no hope for my children? Memang ada harapan. Amen. Amen. Tuhan akan yang bagi yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik datang perlahan-perlahan. Jangan takut. Amen. So, kamu semua suka itu ya? Ada syarat-syarat yang kita mesti tahu bagaimana kita akan mendapat terobosan. Okay, the next slide. Syarat-syarat untuk mencapai terobosan. Before ulangan, after, correct. Firman Tuhan mengatakan, Ulangan 6:4-9 ya. Dengar hal orang Israel. Tuhan kita itu Allah kita ya. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak mau separuh ya. Dia mau semua, segenap. Cakap segenap. Segenap. Okay? Engkau mengajarkan ulang-ulang kepada anak-anakmu. Nombor 1, dalam keluarga kita mesti membuat ajaran berulang-ulangan. Amen. To all our children. Kita selalunya repeat. Macam nagging lah. Tapi nagging dengan baik lah. Cikgu selalunya repeat kan. Ada cikgu-cikgu di sini. Selalu kita repeat. Kita repeat. Berulang-ulang kali firman kepada seluruh keluarga. Nombor kedua itu. Membicarakan dia semasa kamu menduduk. Membicara semasa sedang berjalanan, membicara bila kita berbaring, membicara apa? Bicara firman, ya. Apabila bangun, firman kita berbicara semasa kita berduduk. Siapa duduk di rumah, siapa akan membuat begitu? Semasa di rumah kita cakap apa? Film. Kita cakap apa? Najib. Kita cakap apa? Lain-lain perkara. Bukan. Kita mengatakan kita bicara firman Tuhan semasa di rumah, duduk di rumah. Nombor 2, semasa kita dalam perjalanan on the car, mana kita pergi, kita ingat firman Tuhan. Amen. Bolehkah kita buat begitu? Boleh. Nombor 3, kita buat semasa kita baring kita bicara mengenai firman. Semasa kita bangun, bless the Lord of my soul and all that's within me. Bless His soul. Berkatilah Tuhan. Haleluya. Kita bicara firman semasa kita bangun. Alkitab juga mengatakan, haruslah kita juga mengikatkan tanda pada tanganmu dan haruslah kita menjadi lamban di dahimu. You know what? It's like selalu di depanmu. Selalu tangan kita ada apa? Handphone. Betul? Handphone mesti ada apa? Firman, bukan game. Kita mesti tengok firman Tuhan dalam handphone.
Berapa di sini ada handphone dengan ada Alkitab dalam handphone kamu? Mesti ada. Amen. So verses macam ini kamu screenshot, kamu lihat, kamu baca, kamu ingat dalam handphone. Amen. Dahimu, depanmu lah. Di rumah kita juga mengatakan bukan saya yang put 1, 2, 3, 4, tapi semua dalam firman itu, dalam verse itu yang mengatakan engkau tulis dalam tiang pintu rumahmu dan juga pintu gerbang. Your gate and your house, write it. Mesti ada poster-poster, buatlah. Tapi kalau kamu sewa rumah, tuan rumah tak suka, jangan conteng-conteng dinding ya. Tapi buat dengan beautiful. Selalu kamu bangun, kamu lihat firman Tuhan. Itu sangat penting. Because what you see is what you get. Semasa kita lihat sesuatu, kita akan menerimanya. Saya masa ini pergi ke Melbourne tahu. Di rumah seorang pastor dan isteri, ada satu poster-poster yang sangat cantik. Dia tulis firman, this is a happy family. The joy of the Lord is our strength. Macam itu. So bila anak-anak lihat tu joy of the Lord is selalu boleh dengar orang ketawa-ketawa dalam rumah kan. Kerana mereka tulis perkataan-perkataan begitu. Selalu kita lihat perkataan. So kita pun buat begitu. Amen. Ya. Syarat yang kedua. Cakap terus menerus firman Tuhan. Yosua 1:8 mengatakan apa? Yosua 1:8 mengatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Cakap renungkanlah, semaknanya reflect upon that, isn't it? Reflect, tapi itu bukan the exact meaning. Kalau kita pergi ke perkataan Yahudi ya, itu berbeda. Perkataan itu bukan renungkanlah, tetapi perkataan itu meditate. Maknanya haga itu meditate. Maknanya itu meditate bukan renungkan. That's a different meditate. Meditate maknanya cakap, cakap tidak berhenti-henti. Think about it. Seperti kita semua ada tahu kan itu lembu, macam lembu yang makan. Adakah kamu pernah nampak lembu? Lembu makan bukan seperti anjing atau kucing makan kan? Kucing makan cepat-cepat. Sikit tapi banyak. Anjing cepat-cepat makan, betul? Kita pun sama juga. Tetapi lembu makan lain. Lembu makan regurgitate. How you say that in bahasa? It's a very difficult word. Masuk dalam, tidak masuk perut tau. Masuk atas, kembali keluar, makan lagi. So you nampak, bila lembu makan, dia sudah makan, dia duduk, dia makan lagi. Dia keluar, dia makan lagi. Dia keluar, apa dia makan? Dia makan lagi. Itu kan luar biasa. Itulah maknanya meditate. Itulah maknanya haga. Itulah maknanya kalau kita baca firman, take it out again, meditate. Keluarkan lagi, makan lagi. Keluarkan lagi, siang dan malam, malam dan siang. Kita buat begitu. Mengapa? Supaya kita buat apa? Supaya kita akan bertindak hati-hati. Mari kita semua baca itu. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian sebab perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan mau kita berhasil, amen. Tuhan mau kita beruntung, amen. Kalau kita ada kekurangan dalam kehidupan kita, jangan tinggal dalam kekurangan. Cari wajah Tuhan, cari firman Tuhan, makan firman Tuhan. Macam lembu makan ya. Keluar, meditate. Apa akan terjadi? Sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi dalam hati kita. Okay? Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hati kita. Tuhan akan mempengaruhi
renew our mind. The next verse. Point 3 ya. Semasa kita buat seperti yang Yosua 1:8, kita punya fikiran akan dipembaharui. Membaharui budimu, okay? Renewing of your mind and your discretion. Kita punya ingatan, the way we think akan berubah. Kalau kita tahu Tuhan tidak mau kita miskin, Tuhan mau kita beruntung. No red mark in your bank account. Tuhan tidak mau kamu hutang dengan orang lain, hutang dengan bank, atau bank datang, kamu tak boleh bayar hutang, saya ambil kereta kamu. Tuhan tidak mau kita begitu ya. Kamu tahu? Tuhan mau kita berhasil dan ada banyak, beruntung di depan Dia. Kalau kita tahu begitu, kita akan berdoa, kita akan berjalan dengan Tuhan begitu. And our mind, our thinking pattern will change. Cara kita memikir akan berubah. Amen. Kita mengatakan Roma 12 ayat 1 hingga 2. Mari kita semua baca. 1, 2, 3. Baca. Ayat 2. Our way of thinking akan berubah. Satu pembaharuan budi kita akan berjadu. Budi kita akan berubah. Amen. Cara kita buat ingat sesuatu akan berubah. Kerana firman Tuhan akan mengubahkannya. A renewing of our mind akan terjadi. So kita bukan buat seperti orang di dunia akan buat. Kita akan berubah. One example kan. Hutang itu cara dunia itu. Semuanya dalam hutang. Ekonomi dunia kita hutang, betul tak? You beli satu kereta, just pay a small sum of money kan, sikit wang, wah boleh dapat kereta yang besar, tapi hutang pun dengan besar, betul tak? Itu cara dunia ini. Tapi adakah ini hal dalam keluarga? Betul. Kalau wang kita dikena, keluarga pun kena, betul tak? Ada pergaduhan mengenai wang, betul tak? So kita mesti cari wajah Tuhan, cari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan datang mengubah cara kita fikir. Supaya kita akan ada satu terubusan dalam keuangan juga. Kalau kita ada terubusan dalam keuangan, we become debt free. Tidak ada utang lagi. Kalau kita tidak ada utang lagi, kita pun free dalam keluarga. Amen. Satu keluarga yang happy. Dan tidak ada satu kesusahan yang kita blame satu. You spend so much money. Tak ada quarrel begitu. Kita semua senang di depan Tuhan. Amen. Amen. Saya semalam cakap bagaimana saya suami kan first start. Dia beli kereta pun dia tidak ada pay slip tau. Why? Because full time dia ada 300 ringgit dalam bank account. Macam mana beli kereta tak ada kerja, tak ada pay slip. Tapi dia cari wajah Tuhan. Dia dengar, dia baca dalam firman Ulangan 28 mengatakan, you shall lend to many nations but you shall not borrow. Kamu akan beri kepada banyak negara tapi kamu tidak akan berhutang ya. Dia baca begitu, dia berdoa di depan Tuhan. Tuhan, bilakah firman ini menjadi satu realiti untuk saya? Bagaimanakah saya seorang yang berkobar, boleh berkobar Engkau Tuhan yang baik. Tapi saya ada satu kekurangan. Bagaimanakah saya boleh mengajar kepada orang, jangan dalam kekurangan. Tuhan mau kelebihan diberi kepada Tuhan. Dia berdoa dengan tidak berhenti. Masa itu saya mau berkahwin juga. So ada banyak expenses juga, betul tak? Saya emak tak boleh bayar kerana saya brother just baru kahwin, dia tak cukup wang untuk tolong saya. Dia punya emak tidak suka ya, mana suka saya. Tak mau bagi, boycott. No money for your wedding. So kan kita macam mana?
Kita ada satu Bapa saja, Bapa di surga saja yang boleh bertolong kita. Bolehkah Bapa di surga boleh dipercayai? Itu tak masa itu kan dia berdoa, Tuhan sentuh satu hati seorang lawyer atau di gereja itu. Dia rasa Tuhan cakap dengan dia, bagi 40,000 kepada anakmu. Dia tidak tahu mengapa, tahu. Dia tidak tahu apa yang kita melalui, apa yang kita doa di depan Tuhan. Dia tidak tahu. Dia bagi itu 40,000. Itu kereta itu second hand car. I think 20,000 car apa all potent saga. So selesai semua hutang sekaligus. Yang lain wang itu untuk perkahwinan kita expenses. Tahu tak? Tak cukup wang. Mengapa? Kita tidak ada big dinner ke lunch, tak ada wang untuk dinner lunch. Datang ke perkahwinan saya, masa makan kita ada cakes and biscuits. Bagi itu kita kahwin tau. Curry puff cakes and biscuits was for our makan for our wedding. I'm telling you. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita tidak berhutang selepas itu. Tuhan jaga kita. From nothing Tuhan beri kita sampai kita tidak hutang sesiapa pun. Oleh kerana itu saya beritahu anda sekalian. Not because I'm a prosperity preacher. Kerana saya tahu apa itu kesusahan keuangan. Apa itu kesusahan dalam keluarga. So saya beritahu anda sekalian. Kalau kamu tahu memberi kepada Tuhan. Tuhan akan berkati sikit. The 2 fish, and the 5 loaves of bread. Yang roti dan ikan sikit yang kamu bagi kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana jadikan dia banyak untuk kamu. Whatever little you give to God. You give from your heart. Bagi kepada Tuhan. Tuhan bless berkati seluruh. Kamu akan dapat satu terobosan dalam keluarga yang luar biasa. Amen. Tuhan kita Tuhan baik. Satu lagi, kita mesti percaya. Roma 10 ayat 8 hingga 9 mengatakan, bagaimanakah firman akan terjadi? See, you notice everything of our terobosan is on the word of God. Dalam firman Tuhan. Everything you ever need, apakah yang kita perlu adalah dalam firman. Tapi banyak orang tidak baca firman. Oleh kerana tidak baca firman, tidak ada terobosan. Haleluya. Oh, sorry. I won't say haleluya for that. Betul tak? Manakah Alkitab kamu dalam shelf? Sebenarnya Tuhan mau di depan kamu always before you, in your handphone, in your iPad, in your mana-mana kamu pergi, selalu di depan mata kamu. Amen? In your computer, semua selalu di depan mata kamu. Kita mengatakan Roma 10 ya. Kita mengatakan firman itu mesti dekat dengan kita. Yakin di dalam apa? Mulutmu. Mari kita baca itu ayat 1, 2. Roma 10 ya. Tetapi amen. Dengan mulut, apa yang kita cakap dengan mulut mengakui, kita akan diselamatkan. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengakuinya, kita akan with our heart we believe, with our mouth we confess. Apa akan terjadi? Kita akan diselamat. Kita dua perkara penting, mulut dan hati. Apa kita cakap dan apa kita percaya sangat penting. Kita mengatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan ya, tidak akan dipermalukan. Tahu tak? Kalau kita berani percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Amen. Sebab tidak ada beda antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kerana Allah adalah satu.
Satu, itulah itulah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. God is a good God. Amen. Dia kaya bagi semua orang. He is a rich God to all who call upon him. Kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani, kamu orang kaum banyak di sini ya, Cina kah, Kadazan kah, bukan Kadazan, Iban kah, Kelabit kah, apa kaum kan, tidak ada perbedaan. Tuhan boleh buat hal yang luar biasa kepada kamu semua. Amen. Kita mesti percaya. Kita mengatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan buat apa? Diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Sekeluarga akan diselamatkan. Amen. Kalau kamu ada sesiapa dalam keluarga yang belum diselamatkan, semasa kita berseru dan percaya di depan Tuhan, mereka semua akan mendapat satu perselamatan. Alkitab mengatakan Roma 10 ayat 8 hingga 13, the word is near you, in your mouth and in your heart. Dekat dengan firman, mesti dekat kamu. Dalam mulut kita dan dalam hati kita. Amen. Say amen. Okay, next one. Satu contoh ya, bagaimana kita boleh percaya. Ialah contoh seorang wanita. Wanita ini dia ada anaknya yang telah syaitan yang masuk dalam anak dia, didera oleh syaitan kan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud. Dia manggil Yesus anak Daud, maknanya dia percaya bahawa Yesus itu adalah Tuhan. Amen. The promised one, Messiah. Dia percaya begitu. Dia cakap dengan Yesus anak Daud, dia cakap dengan dia mengusirkan syaitan yang kasihkanlah aku ya anak Daud, kerana anakku perempuan kerasukan syaitan dan sangat menderita. Anak dia sangat menderita. Dia cakap begitu, tapi Yesus tidak jawab. Yesus berjalan-jalan macam tak kisah, dia jalan-jalan. So perempuan itu datang cakap dengan Yesus, Yesus tak cakap jawab apapun, diam saja. So pengikutnya cakap, biarlah itu perempuan pergi, dia sangat buat bising-bising di sini, pergilah. Tahu tak? Alkitab juga mengatakan dalam Markus 7 ayat 26, dia keep asking, dia mohon dengan berterusan, tidak berhenti-henti. Dia berterusan ikut Yesus, tak cakap-cakap. Ada orang yang cakap begini ya, kalau kita memohon beberapa kali maknanya kita percaya. Tak, betul. Mohon beberapa kali sebenarnya you percaya. Contohnya, one contoh, next contoh. Masa COVID kan, orang yang mau pergi ke overseas ke mana-mana mesti ada satu letter kan, my travel pass mesti diberi daripada kerajaan, betul tak? Ada orang yang first time apply gagal. Mereka tak putus hati. Mereka cakap, I must try again. Mengapa try again? Kerana mereka percaya, they try the next time they will get it. Ada satu perempuan saya tahu try 3 kali. Lain orang saya tahu try 5 times. Selepas itu dapat. Mereka mohon sampai mereka dapat. Why kita mohon? Mengapa itu perempuan masih memohon daripada Yesus berterusan? Kerana dia tahu Yesus akan mendengarnya. Dia tidak give up and walk away. Oh, you like that? I don't care. You go your way. No, bukan. Dia tahu ada satu terobosan yang akan keluar daripada Yesus. Saya mau terobosan itu. Saya mau Tuhan sentuh anak saya. Saya mau a breakthrough untuk keluarga saya. Begitu dia mengejar Yesus. Yesus cakap dengan dia apa? Yesus cakap dengan dia, sebenarnya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan mendapatkan kepada anjing. Kalau Tuhan cakap begitu kepada kamu, apa kamu buat? Marah kan? Siapa sini Sarah marah? Tapi perempuan ini tak give up. Dia
Dia cakap apa? Oh ya, betul Tuhan, betul. Tetapi dia cakap benar Tuhan. Namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja Tuhan. Yang remeh-remeh yang jatuh itu anjing yang kamu tak bagi roti. Dia akan makan remeh-remeh tuannya. Roti itu. Dia cakap itu remeh cukup Yesus. Itu remeh yang jatuh. Itu cukup untuk terobosan saya. Nampak hati dia. Saya rasa kadang-kadang cerita begini ditulis untuk lihat. Tuhan mau buka mata kita untuk lihat. Mengapa Yesus tidak layan dia in the beginning untuk memberi satu ajaran untuk kita yang baca. Supaya kita, we must pursue till we get. We must run after God till we get our breakthrough. Don't give up halfway. Jangan cakap I give up. There's no give up untuk Tuhan. Tuhan mau kita mengejar terobosan kita dan kita akan mendapatnya. Amen. You know, sometimes I preach to myself because sometimes I'm very tired of things and people. But Tuhan mengatakan semasa saya preaching, I rasa Tuhan cakap dengan saya, don't give up, press on. God wants us to press on. You know, sometimes in the ministry, Pastor, it's very difficult. Semua orang lihat, oh saya pergi sana, tapi kamu tidak lihat kritik-kritik saya. Kritik yang sangat jahat tu. Kritik yang datang, now even our website is hacked. So, kritik yang datang attack kita dengan tidak berhenti-henti. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan tidak akan menjadikan kita dimalukan kerana kita percaya kepada Tuhan. Apa-apa mereka cakap itu bohong. Mereka make up story, cakap banyak-banyak. Because kita cakap, bagaimanakah kamu boleh hantar anak kamu dari Malaysia ke Amerika, kamu tidak bekerja, kamu orang preacher. Saya tahu kamu ambil wang daripada gereja. Gila kau betul. Senang ambil wang daripada gereja saya. Kita ada gereja juga. Mana gereja? Mari sini ambil wang kamu. Apa mereka cakap ya? Tapi kita tak boleh jawab pun kerana kita tidak tahu siapa itu juga. Nombor satu, tidak tahu siapa itu juga. Nombor dua, no point. Itu macam demon spirits use them to attack. So keep quiet and pray. Hanya kita berdoa di depan Tuhan. Tuhan intervene. God intervene in the situation. God is our defender. Betul tak? Kadang-kadang jadi macam, sometimes you're very tired, you know. You get very tired. And it affects your family also. Anak mengatakan kepada God, what is on earth happening to you? Why mereka cakap begitu, begini? Kan itu kan susah hati kita. Apa salah kita buat? Kita tak buat salah. Orang lain buat salah, itu kita punya, bukan kita punya pasal. Betul tak? But these things do happen. Semasa kita ada macam satu hati kita tidak nak selesa dalam keluarga ya. Apa kita mesti buat? Berdoa dan berpuasa. I'm going to not go very much into slide. Now I want to talk to you. Kita mesti berdoa dan berpuasa. Semasa kita melalui hal-hal yang susah itu, berpuasalah. Oh, puasa kita ingat orang Muslim berpuasa. Bukan, Kristian berpuasa lain daripada orang Muslim. Kristian berpuasa mengikuti cara di Alkitab. Cara di Alkitab berpuasa itu, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tidak paksa kita dalam Alkitab. Daniel itu, dia berpuasa 21 days, 21 hari. Dia berpuasa macam mana? No pleasant food came to his mouth. Tidak ada makanan-makanan yang baik yang datang kepada mulutnya. Okay. Dia makan apa? Tidak ada steak lah, tidak ada apa best fish kah. Dia makan maybe fruit sikit, maybe vegetables, soup. Mengapa? Dia orang tua masa itu. Daniel 10 dia sudah jadi orang tua.
He is after 3 kings now. Reign of 3 kings sudah habis. Dia orang tua. Bukan itu saja. Dia juga Perdana Menteri. He's head the chief minister. Tahu cari wajah Tuhan. Dia tahu berpuasa di depan Tuhan. Masa dia berpuasa, Satan datang dan cuba memperhentikan Gabriel membawa nubuat daripada Tuhan kepadanya. The prophetic word about the future. Cuba menghentikannya. Apa terjadi? Alkitab mengatakan malaikat Michael datang menolong Gabriel. Semasa dia berpuasa, dia tidak tahu apa berlaku. Semasa kita berpuasa, satu peperangan berlaku di alam roh. Kerana ada banyak berkat yang Tuhan mahu memberi kepada kamu dan sekeluarga kamu. Tetapi kuasa-kuasa jahat datang mengganggu, datang menyerang dan berhentikan apa yang Tuhan menubuat kepada kamu. Firman-firman Tuhan. Yang pertama, I try to tell you the word of God is the foundation of your life. Asas dalam keluarga kamu, amen. Hidupan kamu mesti foundation. You must know your word. Kalau kita tidak tahu firman, kita akan ditipu. Kita juga mesti tahu apa yang Yesus cakap kepada kita dalam keadaan kita. Prophetic word, nubuat daripada Tuhan. Iblis itu datang mencuri apa-apa nubuat. Fight with you. Masa itu kita berpuasa. Follow your heart. How you can fast. Don't follow somebody else. They can fast the whole day. You cannot fast. You are taking medicine. So you eat little bit. It's also the blessed fast. You know Daniel, dia makan 21 hari. Makan sikit-sikit. Makanan yang not the best food, simple food. Tapi dia berpuasa begitu. It's a very powerful fasting. Puasa yang sangat berkuasa kerana apa? Alkitab mengatakan dalam Daniel pasal 10 ayat 12, dia dapat satu lawatan daripada malaikat. Siapa di sini dapat lawatan selepas berpuasa? Dia dapat satu lawatan daripada malaikat. Ayat 12, Roma, you can show that scripture. Daniel 10 ayat 12, Alkitab mengatakan, malaikat tu cakap dengan Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang kerana perkataan itu. God says, I come. Dengar. Dia datang untuk apa? Bila dia dengar perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Daniel. Perkataan yang keluar daripada mulut. See, the word must be in our mouth. Kita berdoa perkataan firman Tuhan. Kita berdoa apa? Kepercayaan yang kita ada kepada Tuhan. Don't pray, don't speak doubts. Don't speak negative. Selalunya apa yang kita percaya mau lihat di depan kita. Itu yang kita mesti mengatakan. Kalau kita mau satu terobosan. Bagaimana ke anak saya pergi? Kita buat begitu. Kita berperang di alam roh, berdoa, berpuasa untuk Tuhan memberi satu jalan. Tuhan akan buka jalan di mana tak ada jalan. Kunci di dalam tangan Yesus. Kamu percaya? Kamu percaya? Nyanyi lagu-lagu begitu, cakap begitu, cakapkan prophetic word back to yourself and believe God. Tuhan akan buka jalan. Untuk Daniel, dia ada satu lawatan daripada malaikat. Dia akan diberikan satu pengertian masa depan. Kerajaan-kerajaan yang akan datang. The time to come, the future of our time was made known to Daniel. Itu kan luar biasa. Saudara-saudari,
Sama beritahu anda sekalian. Walaupun kita mau terobosan dalam keluarga, setiap keluarga yang dapat lawatan daripada Tuhan, setiap ibu bapa yang berdiri dan menjadi the kings and priests of the house, membuka syurga untuk keluarga, revival starts in your house. Bukan istri ya, bukan wanita. Wanita not the leader. Pemimpin rumah siapa? Lelaki. The gentleman of the house. The suami of the house. The father of the house. Seperti Abraham ialah bapa. Kita mesti semua orang yang lelaki ya. Syaitan datang to distract you and take you away. Sebenarnya kamu yang sangat penting. Kalau kamu rise up, notice every revival is a man, you know, pastor. It takes a man to bring a revival to a place, not a woman. Every revival, Agong Banga is a man. Simeon, the guy who burned the Azusa Street, is also a man. Setiap revival, Tuhan memerlukan seorang pemimpin rumah, pemimpin lelaki sebenarnya. Not because God is prejudiced with women, because the men of the house have to rise up. You are meant to be leaders. You're meant to voice out in the spiritual world. Strong. You're meant to be strong, not weakling. You need to rise up. Kita mengatakan, I'll take you to the last verse, last slide. 1 Timothy 2, kita mengatakan untuk semasa kita semua mesti berdoa untuk kan negara kita semua. Amen. Look at the last verse, verse 8. Oleh kerana itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dan mengadakan tangan yang suci. We must have with clean hands, you know. Tanpa marah, without any wrath, dan tanpa perselisihan. We need to have that clean hands. Tuhan mau kita semua, lelaki ya, sebenarnya lelaki mesti berdiri. You know, if the man of the house walk with God, the whole house becomes in order. If the woman becomes the head and do semua, the house is disorder. Tahu tak? Kita mesti berdoa, lelaki semua berdiri dan cari wajah Tuhan. Sebenarnya all the pubs and clubs are usually filled with men going there. Sebenarnya they have to come back to the altar of God. Misbah bukan hanya serahkan korban dari wanita, korban dari lelaki. The head of the house, the head of the tribe, the head of the church. Sangat penting kalau kita mau satu terobosan dalam gereja. Kalau kita ada terobosan dalam keluarga, kita ada terobosan dalam gereja. Automatic, it's automatic. God wants every house to be blessed. I think I'll go back to this verse that I put 1 Timothy ya. You know, suami dan istri mesti hormati satu sama lain, betul tak? Kalau kita tidak hormati, kita mengatakan in 1 Petrus, I just take you to that verse, 1 Petrus, I think verse 7. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Istri juga mesti bijaksana, the earlier verses kan, hormati suami dan submit kan. Tapi yang 7 itu, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan apa? Halang. Very important is our relationship. Kita mesti hormati satu sama lain. Perempuan hormati lelaki, lelaki juga hormati perempuan. Bolehkah? Semua suami-suami sini boleh hormati ya? Istri kamu, emak kamu sudah pandai, semua dapat banyak degree. Tapi hormatilah.
supaya doa kita tidak terhalang. You are the made to be the man and woman of prayer. Men and woman who can fast. Jangan ikut cara dunia ya. Jangan agama-agama lain. Cara firman Tuhan. The way of the word of God. Mari kita semua berdiri. What miracle do you need? Apakah satu terobosan yang kamu nak daripada Tuhan? What miracle do you want from God? Kita mesti tahu cara berdoa. Bagaimanakah kita berdoa? Dalam roh. Kita mengatakan kita tidak tahu bagaimana kita akan berdoa. Roma 8 ayat 26 mengatakan apa? Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana kita mesti berdoa. Tetapi Roh Kudus akan memberi perkataan, leluhan dengan leluhan hati kita. With the groanings that cannot be uttered. Prayers are made. Doa diberi di syurga. Allah Bapa di syurga adalah roh. Dan sesiapa yang menyembah dan berdoa di depan Tuhan, mesti tahu bagaimana kita berdoa dalam roh. Mari kita semua berdoa dalam roh. Musicians please, thank you. Thank you Jesus. Kurakasharabasandi. Kurakasharabalerebesadarabas. Kerabasharabasandarabasandarabas. Kita mesti tahu bagaimana kita berdoa. Berdoa dalam roh. Kurakasharabasanda. Apakah keinginan dalam hati kamu? Apakah satu terobosan yang kamu ingin mendapati daripada Tuhan? Yang Tuhan boleh memberi kepada kamu. What is the miracle that you want? What is the mujizat, miracle kamu nak daripada Tuhan? Amen. Berdoa di depan Tuhan. Dan percayalah dan Tuhan akan mengubahkan fikiran kamu. Tuhan akan mengubahkan cara kehidupan kamu. You will not be conformed to this world. You will be transformed. Kamu akan berubah. Cara kehidupan, cara fikiran kita semua akan berubah di depan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan mengubahkan kita. Amen. Haleluya. Kita boleh lihat Tuhan seperti firman yang menunjukkan bagaimana ya Tuhan mengasihi kita. Pray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Oh, rabashandarabasande. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Tidak ada apapun yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada apapun yang mustahil. Tak ada apapun mustahil untuk Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. The lady that's behind Pastor. God is giving her a breakthrough. Namanya apa? Dori. Tuhan akan memberikan satu terobosan yang luar biasa kepada kamu. Kamu nangis beberapa hari di depan Tuhan. Tuhan lihat semuanya. Sebagai Hagai yang mengatakan, God, you are a God who sees. Tuhan melihat semuanya. Tuhan akan memberikan satu way that God will make a way where there's no way. Tuhan akan buat satu jalan di mana tak ada jalan untuk kamu. Haleluya. Berkatilah dia Tuhan sekarang. Bagikan satu bijaksana yang luar biasa, satu hikmat yang luar biasa untuknya. Thank you Jesus. God will give you that wisdom. You will know what you ought to do. Thank you Father. Thank you. Angkat tangan. Kamu rasa seperti I need help. I need you God to give me a breakthrough. Kamu rasa begitu dalam keluarga, dalam relationship saya, hubungan saya suami isteri ke, anak ke, ibu mentua ke, siapa. You need a breakthrough. Can you just lift up your hands to the Lord and sekarang berdoa di depan Tuhan. And God, I terima kasih Tuhan. Biarlah satu kenangan daripada favor of God come upon them, Lord. The hand of God come upon them. I speak favor, Lord. Satu kenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh yes Tuhan, ku yakin kehadirat-Mu. Ku yakin Engkau Tuhan. Lord, we believe in You. We believe in Your goodness, Your grace and Your mighty, God. Terima kasih, hallelujah. Thank you, Father. In the name of Jesus.
Kamu tahu ini? Tak terbatas. We'll sing that and I'm going to pray. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Aba Bapa di surga, mujizat itu nyata. Kami percaya di depan-Mu Tuhan. Sesiapa yang mengalami kesusahan akan mendapat satu kesenangan daripada Engkau Tuhan. Engkau akan menyertai kita. Terima kasih, mujizat akan berlaku di semua keluarga. Satu pelawatan daripada Tuhan, malaikat yang melawat atau Tuhan Engkau yang melawat. Satu lawatan yang luar biasa di seluruh keluarga Tuhan. Di mana ada kekurangan, akan jadi kelebihan Tuhan. You will give more than enough to us, Lord. You are a God who cares. You are a God who sees. Jamah semua keluarga di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you. Terima kasih kepada firman Tuhan pada malam ini. Siapa yang diberkati boleh angkat tangan. Haleluya, haleluya. Oke. Pastor besok dia akan melayani di satu gereja, bukan di sini. Oke. Kita terus doa untuk dia dan selamat melayani Pastor, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan selesai kebaktian kita besok, merupakan minggu yang pertama. Jadi besok ada perjamuan kudus, okay? Jadi mari kita persiapkan hati kita malam ini dan juga sehingga kita sama-sama mengambil perjamuan besok. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu. Bela Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak yang berdoa pada malam ini. Malaikat Tuhan mendengar, Tuhan mendengar,
Malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Setiap kami Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan berkati setiap doa-doa kami. Jika selama ini kami berdoa dan terus berdoa sehingga kami belum melihat hasilnya, berilah kami ketekunan untuk terus berdoa dan terus berdoa seperti wanita dalam firman Tuhan yang kami baca. Sehingga Tuhan menjawab dan mengabaikan dan pedulikan seruan doa wanita ini. Terima kasih Tuhan, berkati para ibu-ibu, para bapak-bapak. Biarlah kami akan bangkit menjadi terang, menjadi berkat buat keluarga kami masing-masing. Terima kasih buat firman-Mu. Kira-kiranya Tuhan terus memberkati Pastor Dr. Christina dalam pelayanan, tidak hanya untuk besok dan seterusnya. Ketika dia pergi memberitakan firman-Mu, berkat-berkat ilahi dicurahkan ke atas jemaat melalui Tuhan ini. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Sementara kami akan pulang daripada tempat ini, akan beristirahat, Tuhan melindungi, menjaga kami. Sekiranya kasih daripada Allah, penyertaan daripada Roh Kudus, dan pimpinan daripada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sampai kami bertemu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Thank you. Selamat malam.